亲爱的弟兄姐妹，感谢神的恩典，我们可以再一次在网上见面。Selamat pagi saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa di online ini. 今天是我们姐妹团契庆祝55周年纪念. Hari ini adalah hari di mana kita mengadakan kebaktian syukuran untuk hari ulang tahun Komisi Wanita kami yang ke-55，我们非常感谢神的恩典。在过去的5年，我们实在经历了很大的困难，但是神慈爱的神不断的帮助我们。Kita bersyukur kepada Tuhan, 5 tahun ini kita mengalami banyak kesulitan karena ada COVID 3 tahun ya, tahun 2020 tanggal 15 Maret kita sudah stop. Tidak ada persekutuan karena semua aktivitas di mana saja itu dihentikan. Itu adalah ketetapan pemerintah. Jadi kita sempat sampai vakum berhenti selama 3 bulan ya. Juga tidak pakai YouTube karena SDM di Komisi Wanita sangat-sangat terbatas, boleh dikatakan tidak ada. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Tuhan pimpin selangkah demi selangkah, akhirnya kami setelah 3 bulan kemudian kita pakai Google Drive 2 kali karena susah dibuka, jadi kita pakai YouTube ya. Dan akhirnya berapa tahun kemudian kita bisa ibadah raga, dan tahun lalu kita juga sudah robah waktu persekutuan dari sore hari sampai ke pagi hari. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang Tritunggal, yang begitu baik, begitu setia, menjaga, memeliharakan kita. Oleh sebab itu kita angkat satu puji-pujian. Bapa surga, hatiku bersyukur. 我们非常感谢神，在过去的5年里面，3年有疫情，疫情之后呢，我们才开始用这个实体聚会。实体聚会之后呢，我们从去年开始，我们也把下午的时间改到早上，实在是我们经历很不容易的时间，但是慈爱的神、慈爱的天父都保守看过我们一直到今天。让我们来唱一首诗歌《慈爱天父》。Bapa surga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau Kita akan
membacakan bacaan bertanggapan. 我们来读经，用起音的方式来念。 Dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 11. 腓立比书第3章第1节到第11节已经在我们的次序单里面。 Ya, lihat di buku acaranya ya. Ayat 1 bahasa Mandarin, kemudian ayat 2 bahasa Indonesia, demikian sampai dengan ayat ke-11. 第1节用中文来念，第2节用印尼文来念。 Mari. 起音的方式来，中文1、2，请。弟兄们，我还有话说，你们要靠主喜乐。我把这话再写给你们，与我并不为难，与你们却是妥当。 Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. 第3节，因为正受割礼的，乃是我们这一神的灵敬拜，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体的。 Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. 我第8天受割礼，我是以色列族便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人。 Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. 只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。 Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena kenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. 并且得以在他面前，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义。 Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 或者我也得以从死里复活。 Kita akan baca ayatnya berturut-turut 2 kali, pasal 3 ayat 10 ya, kita sambil 第10节，我们用英 bahasa 文 Mandarin 一 dan 同 Indonesia 再读第10节2次。 sama-sama. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sekali lagi boleh? Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Demikianlah pembacaan pertanggapan kita. Kita akan menyaksikan sharing pujian dari paduan Esther terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan grup harmonika. 接下去我们以色列诗班献诗之后呢，由口琴队来演奏。Ibu udah next atau belum? Aku mau bahasa Inggris. Nggak, lihat aja ini mereka udah sampai mana. Terus aku klik. Bilang aja nanti kasih kode. Nggak ngerti apa?
Puji Tuhan, nafas yang panjang untuk memainkan harmonika luar biasa. Tuhan berkati paduan suara Esther, tim harmonika yang terus setia melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang begitu baik, berlari menuju ketujuan tertinggi. Kita akan angkat pujian firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Boksu Safred Pondete. Kita akan nyanyikan PPK 186, Ke Tempat Yang Tertinggilah. Ke tempat yang tertinggilah, nak jiwaku merindulah, ku naikkan tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku, Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat
bangun berdiri. Ku puncak tertinggi, ku pandang cahaya berseri. Tuhan pimpinlah jiwaku ke tempat yang itu. Tuhan tetap. Inilah doa kami ya Tuhan. Tetapkanlah jiwa kami dekat kepadamu. Lebih tinggi ku merindu di Tuhan, tetapkanlah jiwaku. Tuhan, tetapkan jiwaku. Inilah doa kita. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, tetapkan jiwaku. Sekali lagi dengan setengah suara. Tuhan, tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Merindu ke tempat yang lebih tinggi. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa sekali lagi. Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Hari ini di momen HUT ke-55 Komisi Wanita GSRI Kartini, Engkau masih berkenan memperdengarkan suaramu melalui firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan hari ini. Berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengar Tuhan berbicara. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Selamat ulang tahun ke-55 Komisi Wanita GSRI Kartini. Semakin mencintai Allah, semakin mencintai sesama, semakin mencintai gereja, semakin serupa dengan Kristus. Nah, hari ini di hari yang sukacita, hari yang berbahagia ini, kita sama-sama akan memikirkan satu firman Tuhan dari Filipi pasal 3, Filipi pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Filipi pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Karena kita sudah membaca tadi secara bertanggapan ayat 1 sampai 11, sekarang kita akan lanjutkan. Membaca ayat 12 sampai ayat 21. Nah, bersama-sama dengan Musa Neti, pertama Mandarin ayat 12, ayat 13 Indonesia bersama-sama dengan saya sampai ayat yang ke-21. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. 15, karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat 17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ayat 21,
yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga kita serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, 姐妹们， apakah tujuan tertinggi manusia di dalam hidup ini? 人生在世最高的目标，生活的目标是什么呢？ Jika pertanyaan yang sama diajukan kepada kita hari ini sebagai orang-orang percaya, apakah tujuan hidup kita yang tertinggi saat ini? 如果这个问题是指向我们的，那么我们生活最高的目标是什么呢？ Ayo, saya beri kesempatan untuk menjawab. Apakah tujuan hidup tertinggi kita? 我们生活最高的目标是什么？ Ayo, kira-kira apa? Silakan, boleh menjawab. 来， Apa tujuan kita yang paling tinggi di dalam hidup ini? 我们生活最高的目标是什么？ Apa yang paling tinggi untuk kita kejar, untuk kita capai di dalam hidup ini? 我们最追求的是什么呢？ Ayo, kira-kira apa? Silakan. Kehidupan kekal. Hidup kekal. Oke. Apa lagi? Surga mulia. Sorga mulia. Apa 上 lagi? 的荣耀， Hidup dekat dengan Tuhan. Apa lagi? 神 Oh ya. Nanti perjamuan kudus bersama anak domba Allah. 当然的婚宴。 Mahkota. Iya. Ini kita bicara hidup di dalam dunia saat ini. Apa sih yang kita cari? 我们说，我的问题就是说，我们生活在世上，我们追求什么？ Hal apa 目 yang 标？ paling besar ingin kita alami, ingin kita rasakan, ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya hari ini? 你最喜欢得着的、经历的到底是什么呢？ Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 各位的弟兄姊妹， Nah, saya berikan salah satu hasil survei dari survei global tentang tujuan hidup tertinggi. 我在这里把一个全球性的这个民意测验， Nah, survei ini dilakukan oleh Global Mind Project tahun 2023. 这个是2023年的这个世界性的一个调查，这个的一个民意的一个机构， Nah, jadi belum terlalu lama. 所以是刚刚不久的。 Nah, walaupun ini konteksnya adalah Amerika dan Eropa, 当然，这个调查呢是在美国， yang mungkin bisa berbeda sedikit di dalam konteks Asia. 可能美国跟我们这里的亚洲有一点点不一样。 Nah, tetapi mungkin hasilnya tidak akan jauh berbeda. 可是我觉得这个调查的结果呢 Dari hasil survei yang dilakukan oleh Global Mind Project ini, 这个全球性的调查民意的测验， ditemukan bahwa tujuan tertinggi dari hidup manusia yang dikejar oleh manusia di tempat yang paling tinggi, yang paling utama, 45%, yaitu kebahagiaan individu. 你知道吗？经过这个调查啊，这个问卷，这个最多的人所追求的个人的幸福45%。 Jadi kebahagiaan secara pribadi, secara individu, itulah yang diimpikan, itulah yang dikejar oleh banyak orang berdasarkan hasil survei ini. 世界的人很多追求的是个人自己的幸福。 Apakah itu berkaitan dengan pencapaian-pencapaian pribadi? 是不是我们能够达到那个目标呢？ Apakah itu berkaitan dengan kesehatan diri sendiri? 是不是关系到我们的健康呢？ Apakah itu berkaitan dengan kondisi finansial yang lebih baik? 个人的幸福是不是跟我们的经济有关系呢？ Nah, itu semua yang dikelompokkan sebagai kebahagiaan individu. 这一切都包括在追求个人的幸福。 Lalu di tempat kedua, sebanyak 30% hasil survei dari Global Mind Project itu menunjukkan bahwa kebahagiaan keluarga itulah yang dikejar, yang diimpikan oleh banyak orang di dalam dunia ini. 民意测验第二个最多的结果呢，就是家庭的幸福。 Baru di tempat ketiga,
yaitu hal-hal yang berhubungan dengan spiritualitas, hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian. Itu 50% yang diinginkan, yang diimpikan oleh orang di dalam hidupnya. 是的呢，最终属灵式的幸福只有15%。 Dan di tempat terakhir adalah memberi kontribusi sosial, bermanfaat untuk lingkungan, bermanfaat untuk sesama. Itu 10% menjadi tujuan tertinggi hidup manusia berdasarkan hasil survei. 的人呢，就追求怎么样给社会带来贡献。 Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, 现在我们的问题 yang perlu kita pikirkan dan renungkan bersama-sama, 是我们应该大家一起思想的， secara khusus kita sebagai orang-orang percaya, 特别是我们基督徒， apakah yang seharusnya menjadi tujuan tertinggi yang harus kita kejar di dalam hidup ini? 到底我们应该追求什么？什么是我们最高的目标？ Apakah yang menjadi tujuan tertinggi kita sebagai orang percaya? 我们生活最高的目标对基督徒来说， Sama dengan apa yang dipresentasikan oleh Global Mind Project ini. 就是好像这个民意测验的结果。 Apakah tujuan tertinggi yang dikehendaki oleh Allah bagi kita orang-orang percaya? 到底神向他的信徒们所要求的是什么呢？ Saudara-saudara, menjadi serupa dengan Kristus adalah tujuan tertinggi di dalam kehidupan kita sebagai orang 对信 percaya. 徒来说，最高的生活的目标就是活得像基督。 Kebenaran inilah yang ditegaskan oleh Alkitab kepada kita di dalam Roma pasal 8 ayat 29. 这是罗马书第8章29节告诉我们的。 Alkitab berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anak. 为神所拣选的人，神就预先定下效法他儿子的模样。 Jadi dari sini kita bisa melihat apa yang menjadi keinginan hati Allah bagi kita. 我们就看见在这里神的心意在我们身上。 Apa yang menjadi isi hati Allah kepada kita orang-orang percaya. 神对信徒的心意是什么？ Alkitab katakan sejak dari semula, 圣经说，自从一开始， sejak di dalam kekekalan, 从永恒， Allah sudah menentukan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus, 在永 Tuhan 恒里 kita. 面，神已经预定要我们活得像他的儿子耶稣基督。 Jadi inilah yang harus menjadi tujuan tertinggi di dalam kehidupan kita sebagai orang 这 percaya. 就是我们信徒生活最高的追求的目标。 Menjadi semakin serupa dengan Kristus itu adalah ultimate goal, goal tertinggi yang harus dikejar oleh setiap orang 或 percaya. 者越像基督是每一个基督徒追求最终的目标。 Itulah yang harus kita kejar di dalam kehidupan kita sebagai orang 这 percaya. 是我们基督徒在世上生活应该追求的目标。 Dan kebenaran inilah yang kembali ditegaskan oleh Alkitab secara khusus di dalam Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 21 yang kita baca hari ini. 这个真理呢，就是神在刚才我们所说的腓立比书3章1节到21节所说的， Secara khusus di dalam ayat 10 dan ayat 12 Alkitab berkata, 特别是腓立比3章10节12节。 yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Perhatikan, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. 我所求的就是认识基督，晓得他复活的大能，并晓得和他一同受苦，效法他的死。 Jadi Rasul Paulus mengatakan yang ku kehendaki, 保罗说：“我所要求的， yang ku inginkan di dalam hidup ini 我在生命里面所想望， adalah mengenal Kristus, 就是认识基督， mengalami Kristus secara pribadi, 个别的个人的 mengalami persekutuan yang intim bersama-sama dengan dia. 经历与他相交。 Yang tujuan akhirnya adalah supaya aku semakin serupa dengan 这 Kristus. 是最后的目标，就是活得更像基督。 Dan mengenai hal itu dikatakan di dalam ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. 保罗说：“这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力的追求。”
Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa tujuan hidup tertinggi di dalam hidupnya 保罗说，他生命里面最高的目标 adalah untuk mengenal Kristus lebih dalam. 就是更深的认识基督， Mengalami persekutuan secara pribadi dengan Kristus. 经历与基督的团契， Supaya dia semakin serupa dengan Kristus di dalam segala hal. 为的是让他能够更像基督。 Dan dia mengatakan tentang hal itu, tentang keinginan yang terbesar itu. 保罗说，他这种的心愿， Bukan seolah-olah aku sudah memperolehnya. 不是好像说哦，我已经得着了， Melainkan aku mengejarnya. 乃是我正在追求。 Jadi itulah yang terus diusahakan oleh Rasul Paulus di dalam hidup. 这就是保罗竭力追求的， Mengejar keserupaan dengan Kristus. 追求更像基督， Berlari menuju tujuan tertinggi. Semakin serupa dengan Yesus Kristus. 不断的追求，直到他更像基督。 Nah, inilah firman Tuhan atau tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. 这就是我们今天的信息， Dan juga yang harus menjadi tema besar di dalam kehidupan kita sebagai orang 也 percaya. 是我们在世界上生活的最大的一个题目、一个目标。 Berlari menuju tujuan yang tertinggi, yaitu menjadi semakin serupa dengan Kristus di dalam hidup 向 kita. 最高的目标就是活得像基督。 Nah, karena inilah yang merupakan tujuan yang paling tinggi, goal yang paling tinggi di dalam kehidupan setiap orang percaya. 这就是每一个基督徒应该有的生命的最高的目标。 Teolog A.W. Tozer mengatakan kebenaran ini dengan berkata 美 demikian. 国的一个神学家陶树博士， Tujuan setiap orang Kristen adalah menjadi lebih seperti Kristus. 他说基督徒的目标是活得更像基督。 Jadi tujuan utama kita sebagai orang Kristen adalah terus berusaha untuk menjadi lebih seperti Kristus. 所以我们应当竭力的追求更像基督。 Dan dia mengatakan ini adalah tujuan tertinggi dan pencapaian terbesar yang mungkin kita capai. 他说这是最高的目标，是最大的成就。 Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus 弟 Kristus. 兄姊妹， Di dalam hidup ini kita boleh mencari uang. 在这个世界里面，我们可以找钱， Kita boleh saja mencari kekayaan di dalam dunia ini untuk mendukung, menopang kehidupan kita. 可以在世上找许多的钱财来支持我们的生活。 Kita boleh saja mencari jabatan, posisi yang tinggi di dalam dunia 我 ini. 们可以找很高的职位， Kita boleh saja melakukan banyak hal, mengusahakan kebahagiaan untuk kehidupan kita secara 我们 pribadi. 可以做很多的事情，为了要达到我们的幸福。 Tetapi sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, 可是身为一个基督徒， tujuan tertinggi kita melebihi itu semua. 我们最高的目标，超过一切的目标， Tujuan tertinggi kita adalah terus belajar, terus berusaha menjadi semakin serupa dengan Yesus 那 Kristus, 就是不 Tuhan 断 kita. 的追求，不断的努力，更像基督。 Itulah yang harus kita kejar di dalam hidup ini. 是我们应该追求的。 Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus 亲 Kristus. 爱的弟兄姊妹， Nah, pertanyaan yang lebih mendalam yang akan kita pikirkan bersama-sama hari ini adalah 更深一层的问题， bagaimana supaya kita bisa berlari di dalam perlombaan iman yang baik untuk terus berlari menuju kepada tujuan tertinggi kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. 要达到最高的目标，我们应当如何行？ Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, 我们基督徒应该做什么？ sebagai orang-orang Kristen hari ini, 成为基督徒， untuk kita bisa tetap berlari menuju tujuan 让 tertinggi 我 kita. 们奔向那最高的目标。 Saya ingat satu nasihat bijaksana dari seorang teolog yang bernama Martin Lloyd-Jones. 有一个神学家叫做 Martin， 他所说的话激励了我。 Dia berkata bagian Alkitab yang terbesar dari seorang pengkhotbah adalah bagian Alkitab yang dikhotbahkannya pada saat itu.
对一个基督徒，对一个传道人来说，最大的成就、最大的工作是什么呢？就是他所讲到的那个时候。 Nasihat itu diberikan kepada pengkhotbah, kepada kita, supaya kita belajar untuk setia kepada teks yang kita baca, setia kepada teks yang kita khotbahkan. 他告诉基督徒，也告诉传道人，我们要忠心于我们所读的圣经。 Nah, oleh sebab itu hari ini kita tidak akan kemana-mana. 所以今天我们没有到， Kita akan kembali kepada kebenaran kitab suci, 我们要回到圣经的真理， khususnya Filipi pasal 1 ayat 21 yang sudah kita baca hari ini. 特别是腓立比书3章第21节。 Untuk menemukan sebuah jawaban apa yang harus kita lakukan di dalam perlombaan kita berlari menuju tujuan tertinggi semakin serupa dengan Kristus. 那我们在这个第21节寻找我们应该追求的。 Yang pertama, 第一， kita harus berani beranjak dari masa lalu kita. 第一，我们所应该做的就是要勇敢的从过去开始移动。 Atau kalau di dalam bahasa anak muda hari ini, kita harus berani move on dari masa lalu. 今天很多人青少年人喜欢说，我们要开始向前。 Saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 那么这一点呢，我们可以从腓立比书3章第1到第11节看见。 Saudara, salah satu hambatan dan kegagalan seseorang untuk maju adalah gagal untuk beranjak atau gagal untuk move on dari masa lalunya. 为什么一个人追求会失败呢？因为他不能够放下过去。 Baik itu yang berhubungan dengan kegagalan di masa lalu maupun yang berhubungan dengan keberhasilan atau kebanggaan di masa lalu. 人的失败就是不能够放下过去，这个过去可能是过去的失败，或者是过去的成功。 Nah, orang yang membawa beban kegagalan masa lalu 如果一个人背负着过去的失败， sulit untuk maju ke depan, 很难向前， sulit untuk berlari ke depan. 很难奔向前面。 Kenapa? Karena dia akan menjadi tidak percaya diri dan takut untuk melangkah ke depan. 为什么呢？因为他怕再失败，怕开始一个新的步骤。 Demikian juga orang yang tidak pernah lepas dari kebanggaan atau keberhasilan masa lalunya 同样，一个人如果一直念念不忘过去的成就， juga sulit untuk maju atau berlari ke depan karena akan cepat berpuas diri dan tidak lagi menuntut diri untuk bekerja lebih keras. 一直想着过去的成就，就影响他，拦阻他往努力向前。 Nah, untuk menjelaskan kebenaran ini saya berikan satu ilustrasi sederhana bagi kita. 那为了要说明这一点呢，我用一个比喻。 Nah, misalnya kalau kita lagi setir mobil seperti ibu ini. 比方说，当我们开车的时候， Nah, apa yang terjadi jika ibu ini terus melihat ke belakang melalui spion yang ada di depan? 想想他开车，他从那个镜子一直看后， Ayo, kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau dia terus lihat ke belakang lewat spion yang ada di depan itu. 发生什么呢？ Ya, bisa tabrakan. 车祸。 Susah untuk maju ke depan karena selalu fokusnya ke belakang. 因为他在看后面， Boleh sesekali lihat ke belakang 偶尔可以看看后面， untuk mengawasi bagaimana keadaan yang ada di 看 belakang. 看后面的状况。 Tapi tidak bisa fokusnya ke belakang. 可是他不能够专注， Fokusnya harus tetap ke depan 他专注应该是前面， untuk bisa tetap maju. 让他继续前进。 Supaya tidak terjadi kecelakaan, dia harus tetap fokus ke depan. 好像就是车祸，他不能够看后面，一定要看前面。 Nah, demikian juga di dalam kehidupan rohani kita. 同样，在属灵的生活里面， Orang yang tidak bisa move on atau beranjak dari masa lalunya 一个人如果不愿意离开他的过去， sangat sulit untuk mengalami transformasi kehidupan kerohanian yang terus bertumbuh semakin serupa dengan 如 Kristus. 果不要忘记过去，很难突破前进。 Dan hal ini yang disadari betul oleh Rasul Paulus. 保罗很知道这个，
Oleh sebab itu ketika dia berbicara kepada orang-orang Kristen di Filipi, sebagaimana yang kita baca tadi. 所以当他对腓立比信徒说话的时候， Nah sekalipun kalau kita memperhatikan di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6, 如果我们看第5、第6节， seolah-olah Rasul Paulus itu menjadi seorang akuntan rohani 保罗好像一个属灵的会计员， yang coba menghitung beberapa kebanggaan di dalam dirinya yang seharusnya dapat dia banggakan. 他就算一算过去有什么成就。 Kalau kita melihat di dalam ayat 5 dan 6 itu, 我们看第5、第6节， setidaknya ada 7 kebanggaan yang seharusnya bisa dibanggakan oleh Rasul Paulus. 最少保罗有7件事他可以自豪的。 Yang pertama adalah kebanggaan turunan atau bawaan. 第一，他可以为着他过去祖宗所传下的。 Dia katakan disunat pada hari yang ke-8. 他第8天收割礼。 Saudara-saudara, peraturan Taurat, hukum Taurat, anak-anak orang Yahudi, orang Israel itu harus disunat pada hari ke-8. 按照摩西的律法，男孩子生下来第8天要收割礼。 Dan Rasul Paulus katakan, aku disunat pada hari yang ke-8. 保罗说：“我第8天收割礼啊。” Jadi ini kebanggaan turunan, kebanggaan bawaan. 这就是祖宗传下来的自豪。 Lalu yang kedua adalah kebanggaan kebangsaan. 第二呢是民族的自豪。 Dia berkata, aku adalah bangsa Israel. 他说：“我是以色列人。” Apa artinya bangsa Israel? 什么意思？ Dia ingin mengatakan bahwa dia adalah umat pilihan Allah. 表示他这是神的选民。 Lalu yang ketiga adalah kebanggaan latar belakang keluarga. 第三是家庭背景的自豪。 Dia berkata, aku berasal dari suku Benyamin. 他说：“我是属于边疆民族。 So what kalau berasal dari suku Benyamin? ”有什么可夸的呢？ Suku Benyamin adalah salah satu suku yang besar di antara 12 suku Israel. 边疆民是12支派里面其中之一很强。 Bahkan raja Israel yang pertama siapa? Masih ingat? 第一任的王 Siapa raja Israel pertama? Saul. Berasal dari suku apa? 是什么族？ Berasal dari suku Benyamin. 他是便雅民。 Rasul Paulus mengatakan, aku adalah suku Benyamin. 保罗说：“我就是便雅民族。” Itu kebanggaan latar belakang keluarga. 这是家庭背景的自豪。 Lalu yang selanjutnya dia berkata itu adalah kebanggaan kemurnian. 第三是纯粹，很单纯，很纯粹。 Dia katakan, aku ini adalah orang Ibrani asli. 他说：“我是希伯来人的希伯来人。” Jadi ini bukan KW, bukan kaleng-kaleng. 这个不是说说而已， Ini bukan hasil naturalisasi, 这个不是这个绘画， tetapi pure, murni orang Ibrani asli. 纯粹以色列希伯来人所生的希伯来人， Itu adalah kebanggaan kemurnian. 那是他的自豪。 Lalu yang selanjutnya adalah kebanggaan ortodoksi atau kebanggaan mengerti kebenaran. 接下去的自豪是什么？他是真同的。 Dia berkata, aku ini orang Farisi. 他说：“我是法利赛人。” Saudara, orang Farisi adalah orang yang memelihara, orang yang mempelajari, bahkan orang yang menghafal hukum Taurat. 法利赛人是研究律法、明白律法的。 Jadi kalau kita hanya baca Alkitab satu hari, satu ayat atau satu pasal, 假如我们今天每一天读一节、一章圣经， nah ini orang yang namanya Paulus ini, 保罗呢， dia punya satu kebanggaan ortodoksi, dia mengerti kebenaran. 他有一个正统的自豪，他明 Dia 白 mempelajari, dia menguasai, bahkan dia menghafal isi Taurat. 他明白懂得律法的意义。 Lalu yang selanjutnya adalah kebanggaan pekerjaan. 还有他以什么来自夸呢？就是工作侍奉的自豪。 Dia mengatakan mengenai pekerjaan aku ini adalah penganiaya jemaat. 我为了工作，我是很热心逼迫教会的。 Saudara-saudara, Paulus sebelum dia bertobat, berjumpa dengan Yesus Kristus secara pribadi, 保罗还没遇见基督的时候， pekerjaannya adalah mengejar, menangkap, membenjarakan orang-orang yang percaya kepada 没 Kristus. 有遇见基督的时候，保罗的工作就是到处追赶基督徒。 Dan bagi dia itu adalah satu kebanggaan. 对他来说，这是一个自豪， Karena dia berpikir dengan cara yang demikian dia membela Allah, dia membela agama. 因为他
觉得必和基督徒就是维护他的犹太教 Jadi ini panglima jihadnya orang Yahudi, nggak main-main. 啊，这个是犹太人的这个什么呢？就是为战争而死的， Itu adalah kebanggaan pekerjaan. 对他来说这是自豪。 Dan yang terakhir adalah kebanggaan moralitas. 最后呢，是他道德方面的自豪。 Dia katakan mengenai menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. 他说，在遵守律法的事上，我无可指证。 Ini yang namanya perfecto, sempurna. 这就是所谓的保罗的完全自豪。 Nah, saya percaya hari ini kalau ibu-ibu di sini mau cari menantu untuk anak atau juga untuk cucunya, nah Rasul Paulus ini mungkin ada di daftar pertama list menantu idaman untuk anak atau cucu kita. 假如我们中间的人啊，要找媳妇或者是孙媳妇，我想啊，保罗的名单留在你里。 Karena bibit, bebet, bobotnya jelas. 因为他的主动是8代，很清楚， Jadi ini orang yang benar-benar luar biasa. 他是个特别的人。 Tetapi kalau kita baca di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-9, 可是如果我们读第7节到第9节， mengenai semua kebanggaan-kebanggaan itu, 对这些他以前所自豪的， Rasul Paulus mengatakan, aku menganggapnya sebagai satu kerugian, bahkan sampah, karena pengenalanku akan Yesus Kristus yang jauh lebih mulia daripada semua kebanggaan-kebanggaan itu. 他说以前我以为对我有益的，现在为基督的缘故，我当作有损害的。 Jadi Rasul Paulus mengatakan semua kebanggaan-kebanggaan masa lalu itu 过去一切的成就 adalah sesuatu yang rugi. 是损失， Bahkan dia mengatakan itu adalah satu sampah yang menjijikan. 甚至他说是很臭的、很污秽的这个粪土。 Kenapa? 为什么？ Dia katakan karena pengenalanku akan Yesus Kristus yang jauh lebih mulia dibanding semua kebanggaan-kebanggaan 因为 itu. 这一些的自豪，比起我认识基督，我认识基督更高的无比。 Dan ini diikuti oleh satu tekad yang kuat dari Rasul Paulus 所以为这个缘故呢，他有一个很强烈的意志， untuk semakin mengenal Kristus, 让他能够越认识，更 untuk semakin memiliki persekutuan yang intim dengan Kristus 更追求比基督更加的亲密， dan menjadi semakin serupa dengan Kristus sebagaimana bisa kita lihat di dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-11. 我们第10、第11节就可以看见。 Jadi kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengorbankan aset rohaninya yang dulu untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus yang merupakan hal yang paling penting di dalam hidupnya. 保罗为了要得到在基督里面更多的，他把过去所有的一些自豪放弃。 Saudara-saudara, salah satu hal yang bisa membuat kita terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus 我们能够获得越像基督，有一件事， adalah dengan melupakan apa yang ada di belakang kita 也获得更像基督，把过去的忘掉了， atau move on dari masa lalu kita 就是把过去的放下， dan fokus kepada relasi kita secara pribadi dengan Yesus Kristus saat ini. 放下过去，然后呢，专注在基督的身上。 Kita harus belajar berani beranjak dari masa lalu kita. 要学习怎么样把过去放下， Kita harus berani move on dari masa lalu kita. 从过去然后开步向前。 Apakah itu berhubungan dengan kehidupan kita yang lama? 一切对我们过去，在我们过去有关的事， Apakah itu berhubungan dengan kebanggaan-kebanggaan bahkan kegagalan-kegagalan kita di masa yang lalu? 也许是过去的成功、过去的失败，放下。 Bahkan dari keberdosaan kita di masa lalu, karena itu akan merintangi relasi kita secara pribadi dengan Kristus saat ini dan akan menghambat kita untuk terus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. 就算是我们过去的失败，我们过去的犯罪，也要放下，我们才能够往前走。 Nah, oleh sebab itu kalau kita membaca di dalam Ibrani 12 ayat 1, 在希伯来书第12章第1节， Alkitab menasehati kita
圣经劝勉我们， bahwa kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang dapat merintangi kita untuk berlari di dalam perlombaan iman kita kepada Yesus 出来 Kristus. 14章1节说，我们应该离开嫉妒的开端，竭力走到完全的地步。 Jadi kita tidak bisa berlari menuju tujuan tertinggi kita sambil membawa beban masa lalu kita. 我们不能够背着过去的这个担子往前走， Itu semua harus kita tinggalkan. 要把过去的一切成功失败放下， Move on dan fokus ke depan, kepada tujuan. Terus berlari untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, 第二， yang harus kita lakukan di dalam perlombaan iman kita, berlari menuju tujuan tertinggi semakin serupa dengan Kristus, 第二，怎么样达到最高的目标呢？ adalah tidak boleh berpuas diri, melainkan terus menuntut diri untuk mencapai tujuan tertinggi. 千万不可以自满，相反的，必须不断的追求，以达到最高的目标。 Nah, ini yang bisa kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 16, ayat 12 sampai ayat yang 这 ke-16. 是腓立比书3章第12到16节所说的。 Nah, Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat 12 sampai 14, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. 保罗在第14节说：“他说，弟兄们，我不是以为自己已经得着了， Dia mengatakan melainkan aku mengejarnya. 相反的，我乃是不断的竭力的追求。 Lalu dia berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. 弟兄们，我并不以为说我已经得着了， Tetapi ini yang kulakukan. 可是这就是我所。 Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. 我忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。 Saudara-saudara, di sini Rasul Paulus sedang berbicara tentang bagaimana dia mengerjakan keselamatan yang sudah dia miliki, yang diperolehnya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. 在这里，我们看见保罗怎么样把他过去所得着的继续保持，努力。 Jadi oleh karena anugerah Allah melalui iman, Rasul Paulus sudah menerima, sudah mengalami keselamatan yang sejati, keselamatan yang kekal itu di dalam Kristus Yesus. 保罗已经得着了在基督里面的恩典， Tetapi dia rindu supaya dia terus bertumbuh di dalam 但 keselamatan 是 itu. 他渴慕不断在基督里面成长， Itu yang Alkitab katakan mengerjakan keselamatan. 就是做成得救的功夫的意思。 Jadi mengerjakan keselamatan itu bukan melakukan sesuatu untuk mendapat selamat, 做成得救的功夫，不是说做一些事情为的是要得到， tetapi sebagai orang-orang yang sudah mengalami keselamatan itu. 乃是已经得到救恩的人， Bagaimana kita terus bertumbuh di dalam keselamatan itu. 继续在主里面成长。 Dan itu yang dilakukan oleh Rasul 这 Paulus. 就是保罗所说的。 Nah, oleh sebab itu dia berkata, dia bukan seolah-olah sudah memperoleh segala sesuatu di dalam 这 Kristus. 就是他所说的，我并不以为我已经得着了， Tetapi dia terus berusaha untuk bertumbuh di dalam keselamatan 我 itu. 乃是在竭力的追求， Melalui pengenalan yang lebih mendalam akan Kristus. 就是借着更认识基督， Sehingga dia menjadi semakin serupa dengan 以 Kristus. 致他更像基督。 Inilah tujuan tertinggi dari orang percaya yang Rasul Paulus sebut sebagai panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus, yaitu menjadi semakin serupa dengan Kristus. 这就是保罗所说的，神在基督里面呼召我们，不但是跟从他，要更像他， Dan menariknya, saudara-saudara, 很吸引人的。 hal ini dikatakan oleh Rasul Paulus bukan setelah 1 atau 2 tahun dia menjadi orang Kristen. 你记得吗？保罗说这个话，不是他刚刚信主1年2年， Nah, kita belajar sedikit. 我们要学习。 Rasul Paulus bertemu dengan Yesus secara pribadi di dalam perjalanannya ke Damsik. 保罗在往大马色的路上，他遇见基督， Itu kira-kira tahun 62 atau 63 Masehi. 那个大概是。 Tahun 32 atau 33 Masehi. 那个是在公元32到33年之间。 Nah, surat Filipi ini sendiri
腓立比书 ditulis ya kurang lebih tahun 62 atau 63 masih. 大概是在公元63年写的。 Jadi jaraknya berapa lama dari perjumpaannya secara pribadi dengan Yesus mengalami keselamatan di dalam Kristus. 所以从他遇见基督得救，一直到他写腓立比书的时候， Sampai 相差多少年呢？ dia menulis kepada jemaat di Filipi 直到他写腓立比书信的时候， bahwa dia seolah-olah belum memperoleh semuanya itu. 那个时候他觉得他还没有完全的得着， Tetapi dia terus berlari, dia terus mengejar tujuan tertinggi menjadi semakin serupa dengan Kristus. 他并不觉得得着，他们是竭力的、不断的、继续的追求。 Itu waktunya kurang lebih 30 tahun setelah dia menjadi 那 orang 是 Kristen. 在他做基督徒30年之后说了这个话， Dan ini adalah satu rahasia besar untuk kita mengerti. 这是一个秘诀， Agar kita bisa terus dapat berlari menuju kepada tujuan tertinggi semakin serupa dengan Kristus 让我们继续的追求，使我们更像基督。 adalah dengan tidak berpuas diri melainkan terus menuntut diri. 能够继续的追求更像基督是不要自满， Terus-menerus melatih dan mendisiplin diri kita secara konsisten dan intensional untuk mencapai tujuan tertinggi itu. 有恒心毅力的不断追求， Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. 这就是保罗所说的、所做的。 Dari hari pertama setelah dia berjumpa dengan Yesus. 从第一天他认识基督， 30 tahun kemudian ketika dia menulis surat Filipi ini, 30年之后，当他写腓立比书信的时候， dia berkata, 他说 bukan seolah-olah aku sudah：“ 我 mendapatkan, 并不以为我已经得着了， melainkan aku terus mengejarnya. 我乃是竭力的追求， Aku terus berlari menuju tujuan tertinggi 继 itu 续往前走， untuk menjadi semakin serupa dengan 为的 Kristus. 是活得更像 Itu 基督。 yang namanya tidak berpuas diri tetapi menuntut diri untuk terus mencapai tujuan 这 tertinggi. 是不自满的，乃是不断的追求。 Sebuah kutipan yang bagus dari A.W. Tozer memperingatkan kita akan kebenaran ini. 草树或是讲这个话， Dia berkata, berpuas diri adalah musuh mematikan dari semua pertumbuhan rohani. 自满是成长的仇敌。 Nah, oleh sebab itu sebagai orang-orang percaya kepada Kristus. 所以，身为一个基督徒， Nah, khususnya sebagai anggota komisi wanita yang ada di GSR Kartini. 特别是我们的姊妹团契， Mungkin secara waktu di antara kita ada yang sudah menjadi orang Kristen, mungkin lebih tua dari komisi wanita kita. 我们中间做基督徒的，可能有的年纪信主的年龄比团契更长。 Tapi oke lah, kita pakai usia komisi wanita kita 55 tahun. 就拿我们的周年纪念55年吧， Nah, apakah setelah 55 tahun ini 55周年之后， kita sudah berpuas diri karena kita sudah lama menjadi orang Kristen? 55年之后我满足了吗？因为我做基督徒很久了。 Apakah kita sudah berpuas diri hanya karena setiap hari Minggu kita datang ke gereja? 我们这个很自满，因为每个礼拜天我都来做礼拜。 Apakah kita merasa cukup puas diri karena setiap hari Rabu saya hadir di dalam persekutuan komisi wanita di tempat ini? 很满足，礼拜上每个拜上我都出席。 Apa kita merasa cukup berpuas diri karena kita sudah terlibat aktif di dalam berbagai pelayanan di gereja 我 ini? 真的很自满，因为每个事工我都有做过， Ataukah kita sudah berpuas diri 或者是我们觉得很自满。 hanya karena setiap hari kita sudah berdoa atau membaca firman Tuhan? 我每天祷告读经，我很满足了。 Apakah kita sudah berpuas diri dengan semua itu? 这一切是不是让我们觉得很自满？ Ataukah hari ini kita tetap menuntut diri kita 这到今天我们是不是还努力的追求？ untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan 追求 kita 活得更像基督， di dalam segala hal? 在所有的事上， Apakah di dalam kepribadiannya, 个人的来说， di dalam karakternya, 性格上 di，dalam sifat-sifatnya, 我们的脾 di 气， dalam pekerjaannya, kita semakin serupa 我们 dengan 的工 Kristus. 作，在这些是不是更像基督呢？ Nah, oleh sebab itu, kita ingat sama-sama lagu ini. 为此，让我们记得这首诗。 Menjadi doa, menjadi kerinduan, komitmen kita di HUT ke-55 Komisi Wanita hari ini.
主，我也像你。 Ku mau serupa Yesus. 主，我愿像你。 Nah, pelan-pelan tanpa musik nggak apa-apa. Kita renungkan, ini menjadi doa komitmen kita di hari ulang tahun ke-55 ini. Musaneti suara lebih bagus. Angkat suara. Na. Yesus yang mulia, inilah doa dan harapan. Ku mau sampaikan kekayaanku untuk dapatkan, ya dengan sepenuh hati. Yesus, ku rindu serupa di Kau. Yesus yang mulia, serupa di Kau. Serupa manismu, serupa setiamu, dalam hatiku rupakan dua. Ku mau serupamu yang lemah lembut, penuh rahmat, pengasihan, selalu menolong yang tawar hati, serta mencari yang berdosa. Yesus, ku rindu serupa di Kau. Yesus yang mulia, serupa di Kau. Serupa manismu, serupa setiamu, dalam hatiku. Ketiga, lebih keras lagi. Ku mau serupamu yang panjang sabar dan rendah hati, tiada cemar, sabar menanggung aniaya siksa untuk selamatkan dengan segenap hati sebagai komitmen kita. Yesus, ku rindu serupa di Kau. Yesus yang mulia, serupa di Kau. Serupa manismu, serupa setiamu, dalam hatiku rupakan Kau. Nah, kiranya pujian ini menjadi doa kita secara 阿 pribadi. 门。这首诗歌成为我们的祷告， Menjadi komitmen kita secara pribadi, khususnya di momen HUT ke-55 hari ini. 因为这首诗在周年纪念的时候， Bahwa kita akan terus berlari menuju tujuan tertinggi, semakin serupa dengan Kristus di dalam hidup kita. 走向更高的地方，更像基督。 Yang terakhir, 最后， hal yang harus kita lakukan di dalam perlombaan kita, iman kita, supaya kita bisa berlari dengan baik menuju tujuan tertinggi, semakin serupa dengan Kristus. 最后怎么样达到最高的目标呢？ Jalani hidup di dunia sekarang ini dengan pola pikir sorga. 用属天的思想思维， Jadi jalani kehidupan kita di dalam dunia ini dengan pola pikir sorga. 走世界的道路，用属天的思想。 Saudara, kepada orang-orang Kristen di Filipi, Rasul Paulus berkata, 对腓立比的基督徒，保罗 di dalam ayat 20 bagian A, bahwa kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan kerajaan Allah. 保罗在第20节说，我们基督徒是天上的公民。 Jadi Rasul Paulus menegaskan kepada orang-orang Kristen di Filipi bahwa kewarganegaraan kita yang sesungguhnya sebagai orang Kristen adalah warga negara kerajaan Allah atau kerajaan sorga. 保罗强调，基督徒的国籍是天国的子民。 Saudara-saudara, hal ini penting untuk ditegaskan oleh Rasul Paulus, khususnya kepada orang-orang percaya di Filipi. 这个是很重要，对腓立比的基督徒。 Karena waktu itu Filipi termasuk di dalam wilayah kerajaan Romawi. 因为那个时候，腓立比是属于罗马的属地、殖民地。 Artinya sejak mereka lahir, kalau mereka lahir di Filipi, 如果一个人出生在腓立比， secara hukum mereka sudah tercatat sebagai warga negara kerajaan Romawi. 按他们的律法生下来在腓立比，你就是腓立比的公民。 Nah, tentu itu merupakan satu hal kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Kristen di Filipi. 对腓立比的基督徒
来说，这是他们的荣幸。 Nah, tetapi Rasul Paulus memperingatkan orang-orang percaya di Filipi 但是保罗提醒腓立比的基督徒， akan status kewarganegaraan mereka yang sesungguhnya, 他们真正的国籍是什么？ yaitu bukan warga negara dunia atau warga negara Romawi, tetapi warga negara kerajaan sorga. 保罗提醒他们，真正的国籍不是属地的，不是属罗马的，那是属天的子民。 Nah, artinya sebagai orang Kristen, sekalipun mereka masih hidup di dalam dunia ini, 就是说，我们基督徒还活在世上， mereka harus hidup bukan dengan gaya hidup dunia. 活着不应该用这个世， Mereka harus hidup bukan dengan cara warga negara dunia, 不是照着世界的这个方式， melainkan harus hidup sebagai warga kerajaan sorga. 那是要活出天国子民的方式样式。 Mereka harus menjalani kehidupan mereka di dalam dunia dengan pola atau cara pikir sorga. 用属天的思维走人生的道路， Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? 怎么做呢？ Bagaimana kita bisa hidup di dalam dunia sekarang ini, 怎么能够活在世界上？ tetapi dengan pola, dengan gaya pikir sorga? 活在世界上，可是用属天的思想。 Nah, di dalam ayat 17 sampai 21, Rasul Paulus memberi tahu kita bagaimana caranya supaya kita bisa menjalani kehidupan di dalam dunia sekarang ini dengan cara atau pola pikir sorga. 怎么走呢？用这个属天的思想走世界的道路，17节到21节告诉我们。 Yang pertama, kita bisa belajar dari teladan atau cara hidup orang-orang saleh. 第一就是要效法生徒的榜样。 Nah, di dalam Alkitab ada begitu banyak orang-orang saleh, orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita bisa belajar dari cara hidup mereka, bagaimana hidup takut akan Tuhan di dalam dunia. 很多的生徒，我们可以选择某一个随便过来学习。 Nah, di sekitar kita juga di dalam gereja ini juga kita bisa melihat banyak orang-orang yang saleh, secara kerohanian mereka punya rohani yang baik. Kita bisa belajar dari teladan hidup mereka. 就是在我们教会也有一些很属灵的人，可以从他们身上学习。 Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan di dalam dunia sekarang ini, di dalam aktivitas kegiatan kita sehari-hari, tetapi dengan cara atau pola pikir sorga. 怎么样用属天的这个思维来走人生的道路，做我们世界上的事情？ Nah, jangan malu belajar dari teladan hidup orang-orang saleh. 你不要觉得羞耻，我们可以从圣徒的身上学习榜样。 Nah, yang kedua, tidak hidup duniawi sekalipun masih hidup di dalam dunia ini. Itu ayat 18 dan 19. 第二18节19节，虽然活在世界，但不是世俗化。 Jadi kita hidup di dalam dunia, tetapi kita tidak duniawi. 活在世界，不世俗化。 Kita tahu identitas kita, status kita yang sesungguhnya. 我们知道自己真正的身份。 Sekalipun kita hidup di dalam dunia ini, tetapi kita ada warga negara surga. 虽然活在世界，可是我们是天国的子民。 Nah, oleh sebab itulah kita harus hidup dengan pola pikir surga, bukan dengan pola pikir 所 dunia. 以要用属天的思维，不是用属世的思维。 Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah hidup di dalam pengharapan akan kedatangan Kristus kembali yang kedua kalinya. Ayat 20 sampai 21. 21节就是说，活在一个指望，就是活在主耶稣再来的那个指望。 Waktu kita hidup di dalam pengharapan bahwa Yesus Kristus satu hari nanti akan datang kembali yang kedua kalinya, 当我们活在耶稣再来的那个指望里面， kita pasti akan hidup dengan cara atau pola pikir sorga sekalipun kita masih hidup di dalam 我 dunia. 们活在这样的指望，我们一定虽然活在世界，可是照着属天的 Karena kita 思想 tahu nanti waktu Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya, kita akan berdiri di hadapan penghakimannya, mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita. 耶稣基督第二次再来的时候，我们要站在神的审判台前，我们要接受审判。 Nah, kalau kita tahu Yesus akan datang kembali yang kedua kali, 假如我们知道耶稣要是再来， bahwa satu hari nanti ketika dia datang, kita akan bertanggung jawab
di hadapan penghakiman. 当他再来的时候，我们要交账。 Maka kita pasti akan menjalani kehidupan di dalam dunia sekarang ini dengan pola pikir sorga, bukan pola pikir dunia. 如果知道我们要交账，那我们一定是用属天的思维走世界的道路、世界的生活。 Nah, oleh sebab itu, seorang yang bernama Vance Havner mengingatkan kita untuk kebenaran ini. 有一个神学家叫做霍凡史， Dia berkata, jika Anda seorang Kristen, Anda bukan warga dunia ini yang mencoba masuk sorga, Anda adalah warga sorga yang lewat di dunia ini. 好的，对呀，我慢慢说，然后慢慢点。如果你是一个基督徒，你就不是尝试进天堂的世界的公民， Ya, jadi 你乃是路过世界的天国的子民。 Jadi kalau kita benar-benar orang Kristen, 假如我们真正是基督徒， sesungguh-sungguhnya kita bukan warga negara dunia ini 我们不是属世的公民。 yang berusaha untuk masuk sorga, yang berusaha untuk pergi ke sorga. 世界的人怎么样？世界的人就想办法怎么样能够进到天国。 Tetapi yang sesungguhnya kita ini adalah warga sorga. 可是我们基督徒，我们已经是 Karena sejak kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 当我们接受耶稣做我们救主的时候， sorga itu menjadi milik kita. 天国就是属于我们的。 Status kita adalah warga negara sorga. 我们的身份是天国的子民。 Nah, jadi kita adalah warga negara sorga yang sedang lewat di dunia ini. 我们是天国的子民，现在正在路过世界。 Nah, kalau kita cuma lewat, cuma numpang di dunia ini, jangan habiskan semuanya apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita kerjakan hanya untuk yang sementara di dalam 既然 dunia 是 ini. 路过，你就不要花太多的时间在这短暂的世界里面。 Tetapi yang harus kita lakukan, kita terus berlari menuju tujuan tertinggi kita. 我们应该做的是继续的往前走， Semakin serupa dengan Yesus 让我们 Kristus. 能够更像基督。 Nah, jadi salah satu hal yang harus kita lakukan supaya tetap on the track di dalam perlombaan iman untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus yang merupakan tujuan tertinggi kita adalah menjalani kehidupan di dalam dunia sekarang ini dengan pola pikir sorga. 怎么样让我们能够继续往前走呢？继续走在轨道上面呢？就是用天上的思维来过地上的生活。 Nah, saya berikan beberapa tips atau cara praktisnya bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan pola pikir sorga. 下面有几点是我们应该做的，就是说用天上的思维活在地上。 Yang pertama, jalani hidup di dalam dunia ini dengan kebergantungan dan penyerahan penuh kepada Allah. 就是要完全依靠神，交托神。 Jadi sekalipun kita hidup di dalam dunia ini, 纵然我们活在世界， kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita atau kekuatan manusia. 但是不可以用人的力量， Tapi kita harus bergantung dan berserah penuh kepada Allah. 要完全交托神，依靠 Nah, 神。 yang kedua adalah bangun dan jaga relasi kita secara pribadi dengan Allah melalui kehidupan doa, pembacaan Alkitab, dan saat teduh secara teratur. 第二呢，要持守维持和神的关系，怎么做呢？读经、祷告、灵修，按时候灵修。 Ketika kita semakin intim berelasi dengan Allah, 当我们与神更加的亲密的来往的时候， baik itu melalui pembacaan Alkitab, 无论是这个读经、 kehidupan doa kita, 祷告、 saat teduh kita setiap hari, 按时候灵修， kita akan semakin peka apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita ketika kita menjalani hidup di dalam dunia 我们 ini. 信做读经、祷告、领袖的时候呢，我们对神的要求就很敏感。 Yang ketiga, jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti halnya persekutuan komisi wanita seperti ini, di mana kita bisa diperlengkapi dan dimuridkan. 第三，不可停止聚会。礼拜天呢，好像我们礼拜三呢， Jadi komisi seperti komisi wanita kita hari ini, 像我们今天的团契， ini merupakan wadah di mana kita dibentuk, diajar, dimuridkan untuk menjadi semakin serupa dengan 这 Kristus. 是一个我们受训的地方，我们得到栽培的一个地方。 Nah, jangan jauh-jauh, paling enggak setiap hari Rabu bisa hadir dalam persekutuan komisi wanita. 我要走
的太原，起码每个礼拜三中心。 Amin. Nah, yang kemudian selanjutnya biarkan Kristus memerintah dan menjadi raja di dalam hidup kita. 再下去就是说，让基督在我们的生命里面做王。 Jadi Kristus itu harus menjadi raja, menjadi Tuhan, pemilik atas hidup kita. 基督要在我们的生命里面掌权。 Yang selanjutnya jadikan hidup kita menjadi saluran berkat dan damai sejahtera Allah bagi ada orang-orang di sekitar kita. 再来，让我们的生命能够成为上帝祝福的管道。 Kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia dengan pola pikir sorga, dengan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar 用 kita. 属天的思维来活在地上，成为我们周遭人的祝福。 Dan yang terakhir, lakukan segala sesuatu di dalam hidup kita sehari-hari seperti untuk Allah, bukan untuk manusia. 最后，我们做任何事情，好像是给主做的，不是给人做的。 Jadi di rumah, waktu kita layani suami, 在家里，如果你服侍你丈夫的时候， atau kita melayani istri kita, 或者是你服侍你 waktu kita melayani orang tua kita, melayani anak-anak kita, 服侍我们的儿女， waktu kita masak, 你煮菜、 waktu kita nyuci, 洗衣服、 waktu kita nyapu. 扫地， Nah, semuanya harus kita lakukan seperti untuk Allah, bukan hanya untuk 这 manusia. 一些都是为了主而做的，不是为人而做的。 Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. 来一个总结， Nah, berlari menuju tujuan tertinggi, yaitu menjadi semakin serupa dengan Kristus, 向着最高的目标之跑，活得更像基督。 hanya dapat kita lakukan dengan 能够这样做，只有 yang pertama, 第一， berani menanggalkan masa lalu, 勇敢放下过去， apakah itu kehidupan lama, kegagalan dan keberhasilan kita dan lain sebagainya, harus kita tinggalkan. 失败成功放下。 Yang kedua, tidak pernah berpuas diri, 第二，从来不要自满， melainkan terus menuntut diri 乃是坚决的追求， untuk mencapai tujuan tertinggi itu, semakin serupa dengan Kristus. 达到最高的目标，更像基督。 Dan yang ketiga, menjalani kehidupan kita di dalam dunia sekarang ini dengan pola pikir sorga. 属天的思维，走今世人生的道路。 Nah, kita menutup khotbah hari ini dengan satu kutipan yang bagus dari seorang yang bernama Warren Wiersbe. 用威尔史密的话做一个结束。 Nah, dia mengatakan bahwa kehidupan Kristen bukanlah sebuah permainan. 他说，基督徒的生活不是个玩意儿。 Nah, jadi kehidupan kita sebagai orang Kristen di dalam dunia ini bukan seperti sebuah permainan. 我们不是玩的， Nah, kalau permainan kita sudah capek, kita berhenti. 玩意儿累了停下来不做。 Kita sudah tidak senang dengan permainan itu, kita bisa keluar, kita bisa pergi. 厌倦了这个游戏不玩了。 Nah, tetapi kehidupan kita sebagai orang Kristen bukan seperti permainan, kata Warren Wiersbe. 但是基督徒的生活不是如此。 Dia mengatakan ini adalah perlombaan seumur hidup yang menuntut yang terbaik dari kita. 基督徒的生活呢，是一生的比赛、竞赛，要追求自己做到最好的。 Nah, jadi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, 所以，身为一个基督徒， hidup di dalam dunia ini bukan seperti bermain di taman kanak-kanak. 我在世上不是一个玩意儿， Tetapi kita ada di dalam perlombaan iman. 我们呢是在一个竞赛、比赛之间， Di mana kita terus berlari menuju tujuan tertinggi kita untuk semakin serupa dengan 比 Kristus. 赛，你就要竭力进到完全的地步， Itulah yang harus kita lakukan. 要专注， Itulah yang harus kita usahakan 这是我们应该做的， dengan sebaik-baiknya. 要求自己做到最好。 Nah, inilah yang menjadi kerinduan besar kita di dalam kita bergereja di GSR Kartini. 这是我们过一个教会生活的一个最高的目标。 Khususnya di dalam visi 100 tahun gereja, kita menjadi gereja yang misioner. 我们就是盼望在100年，我们100年的时候呢，我们的 Di mana 宣教的教会， di mana hasil akhirnya kita memimpikan supaya nanti di usia 100 tahun gereja kita, semua jemaat GSR Kartini dari sekolah minggu sampai evergreen, jemaat lansia, itu bisa menyadari dan menghidupi identitas dirinya sebagai every Christian is a missionary. Setiap orang Kristen adalah seorang misionari. 当我们新州教会100周年纪念的时候，我们的目标啊，我们的每一个会友，从小到大
男的、女的、老的、少的，都知道、意识到自己是一个宣教士。 Nah, sehingga Injil itu bisa diberitakan, dipresentasikan secara alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. 如此，我们每一个人就能够活出这个福音， Dan itu bisa terjadi 这是可能的。 ketika Injil itu berinkarnasi di dalam diri kita. 当福音能够在我们里面被活出来的时候， Mempengaruhi hidup kita sedemikian rupa 当福音影响我们的一生， sehingga hidup kita semakin dibentuk, semakin serupa dengan Yesus 让 Kristus 我们的 Tuhan 生 kita. 命被塑造，我们活得更像基督。 Selamat ulang tahun ke-55 Komisi Wanita Geser Kartini. 恭喜大家55周年纪念！ Mari kita terus berlari menuju tujuan tertinggi, menjadi semakin serupa dengan Kristus. 让我们奔向前走，专注在基督之上，活得更像他。 Limusa bersyukur untuk firman Tuhan. 现在天父上帝，我们谢谢你的恩典，有这样激动人心的信息赐给我们。我求主你帮助我们，我们知道不是听了一次完了，我们听了一次我们会忘记，我们要常常听，我们要思想，我们继续看我们的视频。Terima kasih Bapak kami di dalam surga memberikan firman Tuhan yang begitu menggugah hati kami. Tuhan kami tahu, kami akan lupa apa yang kami dengar. Dan kami perlu ulang dan ulang dan ulang mendengar YouTube. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi. Puji Tuhan, bersyukur untuk firman Tuhan yang menasihati kita, akan menegur kita. Biarlah kita diingatkan oleh firman Tuhan yang hidup. Kita mau serupa dengan Yesus. Vokal grup akan meresponi firman Tuhan dan juga akan mengangkat sebuah pujian. Saya mengundang vokal grup ke depan. Bagai hujan berkatnya, aku mau memuji dan bersuka. Kehidupan bagaikan mata air limpah ruah di hatiku. Bukalah mulut memuji Dia, angkat tangan sembah Dia. Berkatnya turun di tengah-tengah kita. Persembahkanlah pujian dan kemuliaannya hanya bagi Tuhan. Dia akan berikan berkat yang melimpah bagai hujan berkat.我们非常谢谢沙牧师今天所传讲的信息。Kita sangat berterima kasih kepada Pendeta Sapret yang membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. 神的话提醒我们，我们一直要追求到最好的、最高的人生的目标，就是活得更像基督。Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, kita harus
menuju kepada kesempurnaan, menuju kepada target yang tertinggi, tujuan yang tertinggi, yaitu hidup untuk Kristus, hidup makin lama makin menyerupai Kristus. Bagaimana supaya hidup kita lebih bisa menyerupai Kristus? 其中之一，神提醒我们要忘记背后，努力面前，向前走。Salah satu yaitu seperti apa yang Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, ya, kita harus maju ke depan, lupakan yang belakang. 把过去的失败或者是成功都放弃，努力向前，进到更高的境界。Pada masa lampau, sukseskah, gagalkah, lupakan semuanya itu. Kita baru bisa maju ke depan, baru bisa move on. 我们来唱一首诗歌，向前走。Kita angkat satu puji-pujian. Hey, maju, maju terus. majulah terus.